Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandahya dan ini pantau agenda reformasi. Tapi fokusnya adalah berkaitan dengan 6 negeri memilih. Ini yang kita akan bincangkan sebab banyak perkara, banyak isu untuk kita bangkitkan, terutamanya menjelang hari pengundian 12 Ogos 2023 seperti yang dinyatakan ataupun yang diputuskan oleh SPR semalam. Tetapi sebelum itu, kita kemas kini dahulu antara berita-berita penting terutamanya yang terkait dengan 6 negeri memilih. DAP menghormati keputusan MCA dan MIC untuk tidak bertanding dalam pilihan raya negeri PRN yang akan datang. Dan Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke berkata tumpuan DAP dan Pakatan Harapan ketika ini adalah untuk memenangkan calon kerajaan perpaduan dan menubuhkan kerajaan di 6 negeri yang bakal melaksanakan PRN. Jadi bagi kita menghormati pendirian masing-masing. Sudah tentu bagi DAP dan Pakatan Harapan, kita akan memastikan segala gerak kerja kita dan kempen kita berjalan seperti biasa. Dan yang penting kita perlu memenangkan calon-calon kerajaan perpaduan. Sama ada yang terdiri daripada PH maupun Barisan Nasional. Mereka adalah calon kerajaan perpaduan di 6 negeri yang akan datang ini. Jadi fokus kita akan terus berkempen untuk menang dan tubuh kerajaan negeri di negeri-negeri ini. Perkara penting untuk dilihat terutamanya pengundi berkaitan dengan isu-isu nasional yang mungkin membawa kepada pengaruh pengundian dalam 6 negeri memilih. Tetapi fokusnya adalah untuk kita melihat kepada pertembungan dua gabungan utama dalam parti terutamanya Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Jadi kita bercakap lanjut berhubung perkara ini saudara Mujibu Abdul Muiz yang merupakan penganalisis politik yang juga fellow kursi institusi Raja Melayu UiTM bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum saudara Mujibu. Waalaikumsalam, selamat petang. Selamat petang. Terima kasih kerana bersama dengan Asra Awani. Ini langkah yang telah pun dimulakan apabila SPR mengumumkan tarikh-tarikh penting semalam 29 Julai 2023 merupakan hari penamaan calon. Tempoh berkempen berlangsung menjelang 12 Ogos 2023, hari pengundian untuk 6 negeri memilih. Tetapi sebagai permulaan ini, saudara Mujibu, ini adalah penting untuk kita melihat kesinambungan yang dibawa oleh kerajaan perpaduan dalam Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Bagaimana situasi kerajaan perpaduan, Pakatan Harapan, Barisan Nasional dalam menepani PRN kali ini? Ya, saya melihat dua isu terpenting dalam konteks ini sebagai sebuah pakatan yang baru dibentuk, ya, berdepan dengan pilihan raya yang saya rasa begitu sengit, ya, dalam konteks jarak pilihan raya umum ke-15 dan pilihan raya negeri ini, dan dinaratifkan dengan satu referendum kepada campuran kerajaan yang gabungan kerajaan campuran yang baru dibentuk itu. Jadi dua isu itu sudah tentu melihat kepada sejauh mana Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional mampu untuk mencipta naratif perpaduan ini dalam konteks berdepan dengan Perikatan Nasional sebagai sebuah pakatan yang pada ketika ini mendapat momentum yang cukup baik dan juga kebangkitan pengundi Melayu yang jelas berada kukuh di belakang mereka ketika PRU 15. Dan yang kedua paling penting adalah sejauh mana kedua-dua parti ini, Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, mampu untuk menarik base vote mereka, akar undi mereka, ya, setelah melihat apa yang berlaku dalam PRU di Padang Serai dan juga di Tioman. Apabila ini barangkali adalah ujian pertama gabungan BNPH dalam pilihan raya yang memperlihatkan bermasalah, terutamanya dalam konteks undi asas Barisan Nasional yang kelihatan pada ketika itu betah untuk mengundi Pakatan Harapan dengan melihat bagaimana Padang Serai sebagai kubu kuat Pakatan Harapan tewas dengan undi yang begitu besar sekali
dan juga calon Barisan Nasional di Tioman itu menang dengan undi yang begitu tipis, hanya sekitar 500 undi. Jadi dua perkara ini barangkali akan menjadi tumpuan kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dalam konteks sebagai gabungan kerajaan dengan naratif pilihan raya negeri itu mungkin akan menjadi sebagai referendum kepada dan ujian kepada penerimaan pengundi dalam konteks undi Melayu itu terhadap campuran itu. Dan satu perkara juga yang perlu dilihat di sisi ini adalah bagaimana Perikatan Nasional itu sendiri. Apakah naratif Melayu itu masih lagi kuat membadai bersama mereka dalam konteks pada ketika ini dilihat dengan mungkin ada kemasukan Tun Dr. Mahathir sebagai gabungan baru dalam konteks itu ya, dijangkakan mampu untuk mengekalkan dan menarik undi Melayu, dan dalam masa yang sama juga mampukah komponen bukan Melayu dalam Perikatan Nasional itu, terutamanya gerakan mengalkali kekuatan komponen bukan Melayu Pakatan Harapan terutamanya DAP dalam konteks ini ya, memandangkan kita sudah dikabarkan bahawa MCA dan MRC tidak akan bertanding dan memberi laluan sepenuhnya kepada PHPN untuk menentukan bagaimana juga kedudukan pilihan raya itu. Jadi ini angkuba-angkuba yang barangkali akan menarik dan juga diperhatikan rapat membawa kita kepada penamaan calon, dan sudah tentu yang paling penting adalah 14 hari tempoh berkempen dan juga 12 hari bulan 8 pada hari pengundian itu nanti, Ihsan. Saudara Mujibu, ini satu perkara yang menarik untuk kita lihat. 6 negeri pertembungannya di antara Perikatan Nasional dan juga PH Barisan Nasional. Mungkin kita boleh mencongak jumlah dan juga angka. Mungkin ketika ini 3 berbalas 3. Mungkin akan terjadi 4-2, 6-0, 5-1 dan sebagainya. Itu adalah angka-angka yang mungkin menjadi congakkan dalam kalangan pemimpin-pemimpin parti politik ketika ini. Tetapi dalam masa yang sama, melihat kepada pertembungan dua gabungan utama ini, pada pandangan saudara Mujibu, apa antara isu-isu besar yang mungkin akan dimainkan oleh Perikatan Nasional menjelang PRN kali ini? Ya, jelas kalau kita lihat dan perhatikan momentum yang dibina oleh Perikatan Nasional dalam konteks PRU ke-15 itu adalah naratif Melayu Islam, memandangkan tempoh pilihan raya itu yang berlaku pada November tahun lalu membawa kepada Ogos ini ya, tempoh itu jelas tidak ada naratif yang lain dimainkan sepanjang build up kepada PRN itu adalah isu Melayu Islam, dan sedikit sebanyak diselitkan dengan isu-isu yang terkait dengan naratif bahawa persekutuan membuli negeri-negeri ini, terutamanya kalau kita melihat dalam konteks Kelantan dan juga Kedah ya, itu naratif yang dimainkan itu. Yang kita perhatikan dalam konteks ini adalah naratif Melayu Islam itu memandangkan kalau kita menjangkakan berlaku status quo dan vote base yang berada di dalam Perikatan Nasional itu banyak disasarkan kepada kerusi-kerusi Melayu, terutamanya kalau kita melihat Kelantan, Terengganu, Kedah sebagai sebuah negeri Melayu yang demografi pengundi Melayunya itu agak tinggi. Begitu juga bercakap tentang merebut kerusi-kerusi strategik Melayu di Pulau Pinang, dan yang paling menarik sudah tentulah adalah 39 kerusi Melayu di Selangor itu, yang mana memperolehi 29 sudah cukup bagi mana-mana parti untuk membentuk kerajaan. Jadi naratif-naratif Melayu ini yang barangkali akan menjadi isu kritikal dan peberat utama dalam konteks Perikatan Nasional meraih undi dan juga strategi mereka untuk memancing serta naratif yang bakal dimainkan untuk membina naratif pilihan raya di negeri-negeri ini. Tetapi sebagai pemerhati, saya rasa ini satu strategi yang saya rasa tidak berapa kena lah ya, dalam konteks kita berharapkan ataupun kita balik kepada niat sebenar pilihan raya itu ya, untuk memilih dan melantik mereka yang kompeten ya, untuk mencari satu kerajaan yang bertanggungjawab, yang pada ketika negara mengalami situasi yang mencabar
mencari pemimpin negeri yang boleh memurnikan hubungan di antara negeri dan pusat, membawa kemakmuran negeri dan sebagainya. Ini satu-satu yang perlu dibawa dalam setiap pilihan raya ya, yang saya rasa tidak banyak dimainkan, baik Perikatan Nasional dan juga sudah tentu Pakatan Harapan Barisan Nasional itu sendiri ya, yang sepanjang mereka 7 bulan menguasai pusat itu tidak banyak perkara-perkara sebegini di highlight untuk memberikan satu naratif dan gambaran bahawa ini juga barangkali boleh diteruskan dalam konteks kepimpinan di peringkat negeri. Dan sudah tentulah bila Ehsan bercakap ataupun fokus kepada Perikatan Nasional itu, bila bercakap tentang Melayu dan Islam, kerana jelas saya tidak bersetuju dengan konteks mencari siapa yang lebih Islam, siapa yang lebih Melayu, siapa yang lebih Madani dalam konteks pilihan raya ini, kerana kita sebenarnya memilih satu kerajaan yang kita harapkan sebagai mereka yang kompeten, boleh keluar dengan dasar yang baik, boleh mencari jalan penyelesaian, boleh menyelesaikan apa juga permasalahan yang menyentuh tentang kepentingan bakul ekonomi rakyat. Ini yang saya rasa perlu dihantar oleh setiap parti politik. Di situlah barangkali kita boleh berkembang dan menjadikan politik kita ini betul-betul satu politik yang praktikal, yang tidak menyentuh tentang isu-isu sentimen yang saya rasa kalau ini berterusan dalam konteks Melayu, Islam, liberal dan sebagainya ini, mungkin kita tidak akan ke mana dalam konteks berpolitik, Ehsan. Mhm. Bercakap berkaitan dengan Melayu Islam, itu mungkin antara perkara yang akan ketengahkan. Seperti sekarang pun telah pun disebut melibatkan pemimpin dan juga pertemuan dua bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi sebelum kita berhenti rehat ini sikit, Saudara Mujibu, apa tindak balas yang perlu dilaksanakan ataupun yang perlu dimainkan oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional untuk memastikan bahawa isu ini seimbang? Apa sahaja tindakan dan juga perkara yang mungkin dimainkan dalam PRN kali ini, akhirnya Barisan Nasional ataupun PH juga dapat menunjukkan sesuatu dan juga mempamerkan berkaitan dengan Melayu Islam ini, walaupun dalam gabungannya mungkin mempunyai parti-parti lain. Ya, satu perkara yang sukar untuk ditembuskan oleh dalam konteks Melayu Islam ini oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional itu sudah tentulah DAP itu sendiri ya, naratif tentang DAP sebagai anti Melayu, anti Islam ini agak sukar untuk dipecahkan ya, dan juga barangkali kita boleh menyalahkan pimpinan baik dalam DAP dan Barisan Nasional itu sendiri membawa kepada mereka itu sekarang menjadi sebuah gabungan yang saya rasa tidak membentuk satu sinergi, walaupun sejauh mana yang kita perhatikan di peringkat elit itu jelas mereka cuba menjadi sekondusif yang boleh dalam konteks melunakkan mereka itu sebagai parti yang boleh berkolaborasi dengan Islam, boleh terbuka dan sebagainya. Namun jelas dia melibatkan satu side orang Melayu yang bagi saya masih lagi konservatif. Jadi perkara-perkara begini mungkin tidak ada satu jawapan yang tuntas tentang bagaimana untuk memecahkan side dan juga persepsi tentang Melayu itu dalam konteks yang kita rasa Perikatan Nasional juga satu ketika dalam PRU yang ke-15 yang lalu juga tidak menyangka bahawa hal ini boleh menjadi begitu besar dan memberikan pulangan yang lumayan dalam konteks Perikatan Nasional di dalam pilihan raya yang lalu. Jadi kita secara umumnya melihat bahawa apa juga yang berlaku dalam konteks ini barangkali hanya boleh diselesaikan menerusi pendekatan parti masing-masing, kerana jelas seperti mana di awalnya tadi Ehsan ya, bagaimana undi-undi asas ini ya, base vote yang perlu diyakinkan terutama adalah UMNO sebagai parti komponen Melayu, dan juga bagaimana naratif-naratif mereka sebagai kerajaan itu boleh dimanipulasikan bagi melenturkan naratif Melayu Islam yang pada ketika ini masih lagi sukar untuk diselesaikan oleh Pakatan Harapan, baik PKR, Amanah dan juga Barisan Nasional sendiri, UMNO terutamanya dalam konteks itu.
Saya tertarik apabila Mujibu menyatakan berkaitan bagaimana untuk parti-parti politik ini, gabungan parti politik ini untuk melunakkan terutamanya naratif mereka dan juga pembawaan mereka untuk meraih undi dalam apa isu sekalipun. Tapi untuk kita lunakkan lagi saudara Mujibu, perbualan dan juga diskusi ini selepas ini kita nak berjalan seketika sebab banyak lagi perkara untuk kita lihat berkaitan dengan pertembungan dua gabungan utama. Kita kembali selepas ini. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi. Ini kita bercakap berkaitan 6 negeri memilih. Pertemuan antara dua bekas Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Mohamad dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi merintis kerjasama gerakan proklamasi orang Melayu disifatkan tidak akan menggugat sokongan terhadap PH dalam PRN pada Ogos. Perdana Menteri dan juga pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa kelompok-kelompok tertentu akan sanggup melakukan apa sahaja demi mempertahankan cara mereka. Itu bukan perkara baru. Kita tahu bahawa kelompok itu akan tetap bersekongkol untuk pertahankan cara mereka dan harta mereka. Kita bertanggungjawab untuk menyelamatkan negara dan rakyat. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melancarkan versi baharu aplikasi iAccount KWSP pada persidangan Kesejahteraan Sosial Antarabangsa ke-10 2023 atau ISWC 2023 di Ibu Negara pada Khamis. Tuan Mahathir yang juga pengerusi Proklamasi Orang Melayu dan Muhyiddin mengadakan pertemuan hampir 2 jam di rumahnya pada malam Selasa. Menurut pengerusi Sekretariat Proklamasi Orang Melayu, Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan, perjumpaan dua pemimpin itu bakal memberi semangat baharu dalam usaha memperkasakan serta menguatkan kedudukan orang Melayu. Sementara itu, mengulas mengenai keputusan MCA dan MIC untuk tidak bertanding pada PRN akan datang, Anwar menjelaskan ia tidak menjejaskan perancangan jentera parti komponen lain dalam kerajaan perpaduan. Kata beliau, kedua-dua parti komponen Barisan Nasional itu tetap memberi sokongan kepada jentera kerajaan. PAS tidak menolak kemungkinan bekas Setiausaha Agung Barisan Nasional BN UMNO Tan Sri Anwar Musa bertanding pada pilihan raya negeri kali ini dan Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amar Abdullah bagaimanapun menjelaskan perkara itu akan diputuskan Majlis Syura Ulama. Kemungkinan kalau ada pencalonan. Itu biasalah. Sebab semua pencalonan ni, senarai calon ni akan diangkat kepada Majlis Syura. Majlis Syura akan tengok dari segi background, latar belakang dia, layak ke tidak layak, ada masalah tak ada masalah. Jadi bila mereka endorse tu barulah kita boleh pilih. Jadi mungkin dicalonkan lah. Kemungkinan ada, kita tak tahulah. Itu kita tak tahu kan. Sebab kita ada 6 negeri kan. Mana-mana pun dia boleh bertanding. Anwar diterima menyertai PAS bulan lalu selepas dipecat daripada UMNO Disember tahun lalu. Menyentuh mengenai di Kelantan, Muhammad Amar berkata terdapat adun yang tidak mahu bertanding pada PRN kali ini atas alasan tertentu termasuk sebab kesihatan. PAS katanya berkemungkinan menampilkan 50% muka baru di Kelantan kali ini. Beliau turut menjelaskan pembahagian kerusi antara PAS dan Bersatu Kelantan sudah selesai dengan parti itu bertanding di 39 kerusi manakala Bersatu 6 kerusi. Dalam pada itu, Muhammad Amar menyifatkan tarikh mengundi 12 Ogos yang ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sebagai tepat kerana jatuh pada hari cuti. Katanya, PAS sebelum ini bimbang jika tarikh mengundi ditetapkan pada hari bekerja kerana menghalang perantau pulang mengundi. Hari yang dipilih itu pada pandangan saya adalah sesuai kerana dibuat hari cuti. Baru ni antara kebimbangan kita ialah hari mengundi ataupun hari penamaan calon dibuat pada hari yang orang bekerja. Jadi akan menyukarkan para pengundi untuk balik. Tapi bila dia buat keputusan hari mengundi itu hari Sabtu, ini satu keputusan yang bijaksana dan mengambil kira kepentingan semua pihak. Sebab hari Sabtu ni semua negeri cuti. Negeri Pantai Timur pun cuti, Pantai Barat pun cuti. Jadi ini memberi peluang kepada para pengundi melaksanakan hak dan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Jadi ini saya ucap terima kasihlah. Penanalisis politik yang juga fellow kerusi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM, Saudara Mujib Abdul Muiz masih lagi bersama-sama saya dalam talian ketika ini untuk kita bercakap berkaitan dengan gabungan utama dalam PRN kali ini. Saudara Mujibu, tadi kita melihat kepada, kita dah tahu tarikh hari pengundian
hari penamaan calon, hari pengundian awal dan sebagainya. Tetapi akhirnya apabila kita bercakap berkaitan dengan PRN, 100% tindakan itu perlu datang daripada pengundi dan juga voters khususnya. Tetapi bagaimana pula untuk kita memahami sentimen dan juga pemahaman pengundi hari ini, tak kiralah tua, muda, pengundi baru dan sebagainya, terhadap siapa yang mereka akan pilih dan siapa yang mereka akan memberi tanggungjawab untuk memimpin sesebuah negeri. Apa sebenarnya pendedahan dan juga pembukaan dalam melihat kepada apa yang berlaku hari ini mempengaruhi pengundian voters hari ini? Pertama, sudah tentu persepsi pengundi menjadi asas kepada apa juga yang nanti akan diterjemahkan dalam kotak undi itu. Bagaimana dalam konteks ketika ini mereka adalah informed voters, pengundi bermaklumat. Ya, bagaimanapun kita mengatakan kedangkalan pilihan itu tentang bagaimana mereka melakukan keputusan sama ada tepat ataupun kurang tepat itu banyak dilakukan berdasarkan apa maklumat yang mereka perolehi dan bagaimana maklumat itu boleh diproses dan akhirnya membentuk semacam persepsi yang membolehkan mereka cenderung untuk melakukan pilihan. Itu jelas kerana generational voters yang berlaku disebabkan perubahan generasi, disebabkan pertambahan jumlah pengundi, adanya pengundi-pengundi muda dan baru, ada pula pendaftaran undi automatik dan penurunan umur mengundi itu, maka jelas kita lihat apa yang berlaku dalam PRU 15 daripada hampir 11 juta pengundi pertambahan itu adalah mereka adalah pengundi baru dan itu, dan kita nampak bagaimana mereka inilah yang menjadi kuasa yang mengubah dan memberikan kita keputusan-keputusan yang mengejutkan seperti mana yang berlaku di Alostar, contohnya di Permatang Pau, di Kepala Batas, di Putrajaya. Ini barangkali kita lihat begitu. Namun pengundi-pengundi sebegini juga harus dipahami bahawa mereka tidak terikat dengan mana-mana parti dan kemampuan kepada olahan naratif oleh parti-parti politik itu jelas penting. Tambahan pula kita bercakap tentang bagaimana mereka itu sebagai generasi yang technological savvy-nya itu tinggi. Ya, mereka itu ada sekurang-kurangnya ada gadget di tangan. Telefon pintar ke, apa-apa juga laptop ke, iPad ke, yang membolehkan mereka mendapat informasi dengan pantas di hujung jari. Maka benar tak benar informasi itu bukan menjadi persoalannya, tetapi bagaimana mereka boleh menangkap dan imajinasi mereka boleh terkait dengan informasi itu lantas membentuk persepsi untuk diterjemah pada undi. Ini cabaran sebenarnya dalam konteks memancing undi. Kerana kita tidak lagi bergantung kepada hal-hal yang dikaitkan sebagai traditional way of luring voters ini, memancing pengundi dengan cara tradisi, tapi juga kita harus bergerak, parti politik juga harus bergerak dalam konteks mereka itu bukan saja harus menjadi parti yang mesra dengan teknologi, tapi juga bagaimana untuk membentuk dan mencipta kreativiti yang boleh menyampaikan maklumat itu dan boleh ditafsir dengan pantas dan cepat oleh pengundi. Yang paling kritikal itu dalam tempoh 14 hari berkempen itu kelak, ya, siapa yang boleh build up benda itu dengan cepat terhadap pengundi, barangkali parti itulah yang barangkali akan menguasai undi dan seterusnya boleh memberikan kita keputusan siapa yang akan menguasai 6 negeri yang akan mengadakan pilihan raya itu kelak. Seperti yang Saudara Muji berkata, bila kita berdepan dengan PRU, PRN dan sebagainya, keputusan itu tidak boleh dijangka, dan apa yang kita boleh jangka nanti mungkin keputusannya juga boleh jadi 6-0. 6 siapa kita tak boleh tahu, tapi itu adalah kemungkinan yang akan berlaku dalam pilihan raya PRN, PRU dan sebagainya. Baik, terima kasih Saudara Mujibu Abdul Muiz. Panjang lagi perjalanan kita sebelum hari pengundian 12 Ogos nanti. Banyak lagi perkara untuk kita ceritakan ataupun kita berdiskusi berkaitan dengan 6 negeri memilih. Pastinya ini Pantau Agenda Reformasi. Saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.